Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Saya Rosyidi. Hello? Link saya dah bagi dekat Ustaz. Saya bagi kat WhatsApp Ustaz sekarang Masukkan dalam masuk sekarang Ustaz. Okey Ustaz. Sebentar harap bersabar. Ustaz Ali Habar dia tengah nak masuk dalam link. Saya akan bersama dengan dia sebentar lagi insya-Allah. Cik Rosaidi tak ada suara. Ada. Visual. Okey okey. Saya tak dengar. Saya tak dengar. Dengar Okey, ada dah. saya dengar Ustaz bercakap. Ya. Sebentar. Okey, okey, okey. Dah boleh on. Sorry lah baru habis kuliah ni saya sambung ke ni ke arah Dr. Janah. InsyaAllah. Okey Ustaz. Allahu Akbar. Okey, saya mainkan dulu Asmaul Husna. Lepas habis ni Terus saya terus. sambung, Ustaz. Okey, okey. Alhamdulillah kita dapat bersama dengan Ustaz Ali Habar. Terima kasih kerana harap sabar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwal rahmanur rahim. Tengok, Mam. Saya kuliah 1 jam lagi. Ini satu milik dia. Ini cerita. Salah. Dia orang dekat pejabat, dekat suruh tembak. Tengah-tengah ngeteh, ngopi ke dia ada skrin besar tu. Macam tu lah. Kalau saya tak ada, saya di sana kan. Ada kan. Semua tak apa. Dia orang tahu tu Haji. Ada ni untuk Isra Mi'raj punya ni ceritanya begini. Tengok juga kan sambung. الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم القدير الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن
المتعال الله التواب المنتقم الغفور الرؤوف مالك الملك ذو السلام والإكرام المحسن الغني المغني Kesempatan tumpang ni. Oh, betul. Surau punya tu. نافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة Hari ni. أسعد المطلوب وعدك سيدنا محمد Kelas online. على Saya pun orang lain setiap hari. صحبه Kata orang pilih. سلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك Dia mati dah. غافلون. Tak ada. Malaikat dia dah sejuk, tak apa. Okay, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Baik, Cik Rosadi bukakan slide itu, saya akan baca melalui slide tu ni. Saya tak ada laptop ni. Okey, silakan. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Baik. Mafhumnya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke ilal Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebahagian dari tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dialah Allah yang mendengar lagi Maha mengetahui. Surah Al-As, Surah Isra, ayat pertama. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, salam sejahtera kepada semua, bahawa Ihtisas Malaysia, bahawa Takaful Ikhlas Malaysia dan semua warga ahli-ahli korporat dan seumpamanya. Mudah-mudahan peristiwa Isra' dan Mi'raj 27 Rejab yang baru berlangsung hari semalam dan masih kita sambut lagi di seluruh dunia. Seluruh belahan dunia. Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk membicarakan akan kelebihan yang Allah SWT berikan kepada kita melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu tidak lain itu bukan fokus pada bicara tentang solat. Alhamdulillah kita diberi kesempatan dengan asbab kasih sayangnya Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka limpah kurnia itu kita sendiri dapat menikmatinya. Umat-umat sebelum ini daripada Nabi Adam sehingga Nabi Isa alaihissalam, mereka punya syariat masing-masing dengan pembawaan dan fahaman mereka yang tidak pun menyentuh keadaan Allah SWT. Tetapi banyak fitnah dan mihnah yang telah dilakukan oleh umat-umat mereka sehingga mereka itu tidak dapat kembali kepada Allah SWT dalam keadaan fitrah, memahami, menghayati kerana banyak halangan-halangan. Namun Allah SWT mengasihakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dijadikan sebagai ikon, kita panggil dia, sebagai pembuka
sebagai Nabi dan Rasul, penutup segala Nabi dan Rasul. Maka lengkaplah syariat itu yang diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam. Hari ini telah aku sempurnakan bagimu syariatmu, agamamu, dan Islam itu adalah agamaku. Kata Allah SWT. Agama Islam itu agama Allah SWT. Fitrah yang diberikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi pelupurnya, menjadi Nabi akhir zaman. Sebab tu kita panggil dia Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Mursalin. Nabi itu adalah ketua, tuan kepada alam roh, tuan kepada roh. Sementara Nabi Adam alaihissalam adalah bapa kepada alam jasad. Allahu Akbar. Ini bukti menunjukkan bahawa peristiwa Isra wa Mi'raj itu sendiri adalah merupakan journey, perjalanan Allah SWT undang bagi Nabi SAW diperjalankan. Peringkat awal itu sebelum Nabi SAW journey dalam perjalanan yang mengambil masa separuh daripada malam. Sedangkan perjalanan itu terlalu jauh, 1,300 lebih kilometer daripada Makkah menuju ke Aqsa. Sekarang ini di Palestin. Bumi ini sedang bergolak sekarang ini. Telah dijajah, telah dirata oleh orang-orang Yahudi la'natullah dari dulu sehingga hari ini. Tetapi ingatlah, mereka tidak akan tinggalkan seinci pun bumi mereka, kerana itu janji mereka kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia akan dipertahankan sehinggalah kemenangan bagi pihak orang-orang mukmin ketika ini. Tidak lama lagi, sama hampir pada hari kiamat, akan turun Al-Mahdi Khalifatullah dan akan dibantu oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Balik bercerita kita kepada tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Isra dan Mi'raj ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibelah dadanya, dibersihkan. Maksudnya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kena bersih. Kita nak menghadap Allah, nak solat, kita kena bersih pakaian, kita kena bersih tempat tinggal kita, kena bersih segala-galanya bersih. Bersih makanan kita, bersih harta kita. Kita nak persembahkan kepada Allah SWT. Apa yang kita nak persembahkan kepada Allah SWT? Yang ini pertama kita nak bawa dalam solat itu ialah syariatnya, tarikatnya, hakikatnya, makrifatnya. Semuanya empatnya lengkap, kita menghadap Allah SWT. Maknanya kita menghadap, bertemu Allah dalam solat itu dengan keadaan kita kenal dan tahu akan Allah SWT. Semua ini berpusat atau berfokus di dalam solat itu sendiri. Sebab a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu dapat mencegah daripada perbuatan fahsyak dan munkar. Allahu Akbar. Subhanallah, tabarakallah. Mulianya solat ini dianugerahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadiah itu juga kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada 50 waktu disikitkan menjadi 5 waktu. Pendekar cerita bagaimana berlakunya Isra dan Mi'raj itu bermula daripada dilakukan pembersihan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril alaihissalatu wassalam dan diiringi oleh Israfil turun ke atas muka bumi ini bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Masjidil Haram hampir dengan Telaga Zamzam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh Jibril di tepi Telaga Zamzam. Maka dengan perintah Allah SWT, maka berlakulah operasi pertama di dalam dunia. Ini yang diambil oleh orang Barat. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah lakukan operasi. Dibelahnya dari Nabi daripada halkum ni sampai ke pusat, kemudian dibuka, ambil jantung tu, dibelah lagi jantung. Jantung tu ada 7 lapis dekat dalam. Dibersihkan satu persatu. Dikeluarkan darah kotor yang tu. Tempat sifat mazmumah, tempat hasad dengki, tempat tepak tak puas hati, tempat sakit hati, dan semua sekali merupakan darah yang hitam, tempat mahkotanya jin. Sebab itu kita tak ingat solat, kita diganggu oleh jin. Jin yang ikut kita adalah qarin.
Sentiasa sama aja dengan kita. Itu kita kena bersih. Kita tahulah nak operation, tapi kita bersihkan melalui dengan istighfar. Astaghfirullahalazim. Sekongkongnya tu 70 kali. Wah, lepas solat tu jangan lagi dulu. Istighfarlah supaya hati kita bersih. Dan bersih yang kedua, dengan meninggalkan perkara-perkara yang buruk. Termasuklah yang haram, yang makruh, yang subhat dan seumpamanya. Bila dia adalah lakukan operation tersebut, dimasukkan air hikmah, dimasukkan air iman, dimasukkan dalam air taqwa, maka dah siap tu dimeterikan. Itulah kaedah pembedahan secara real. Ya, digunakan oleh Jibril alaihissalatu wassalam membedah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah dibedah tu, maka Jibril alaihissalatu wassalam mengatakan, wahai Muhammad, kamu akan diundang oleh Allah Subhanahu wa taala ke Sidratul Muntaha yang perjalanannya daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, perjalanannya begitu jauh, dan daripada sana nanti kamu akan naik ke terus langit pertama sampai langit ketujuh, dan kamu akan sampai ke batasnya Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu adalah batasan, Muntaha itu adalah pokok. Itu adalah aqaidul iman. Tu dah sampai. Dah sampai dekat atas tu tuan-tuan. Nanti bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lepas. Sedangkan Jibril alaihi wasallam dan Israel, semua para roh anbiya wal mursalin tidak akan dapat melepas, hatta malaikat sekalipun. Sampai batas Sidratul Muntaha saja. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dibawa dengan kelompok awan terus naik ke Sidratul Muntaha alal istiwa, bertemu di sana dan diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi pergi dengan jasad dengan roh. Tetapi sebelum pergi, Nabi sallallahu alaihi wasallam disediakan dengan sebuah kenderaan. Jibril alaihissalatu wassalam mengatakan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, wahai junjungan kekasih Allah, Tuhan akan pergi nanti dengan sebuah kenderaan. Kenderaan itu tidak ada di sini, tetapi dia ada di dalam jannah sana, di dalam surga. Maka Rasulullah SAW beritahu kepada Jibril, pergilah, ambillah, aku bertemu di sini dan datang ke sini. Maknanya bawa dia kemari. Rupanya bila Nabi SAW dah beritahu demikian, Jibril alaihissalam pun terbang masuk ke dalam surga. Lalu dia masuk dalam surga tu, Masya Allah, dia nampak tak kurang daripada 40,000 ekor burak. Kenderaan itu adalah burak. Burak dalam bahasa Arab ialah pantasan kilat, sepantas kilat. Kenderaan sepantas kilat. Supersonik pun tak sepantas itu kan. Itu dia sepantas cahaya. Pandang dia sampai. Sampai dia dah pandang. Itulah sepantas kilat. Jadi Nabi SAW menunggu di Makkatul Mukarramah, di Masjidil Haram, dekat Telaga Zamzam tu. Maka Jibril pun pergi. Bila sampai sana, dia banyak, tak kurang daripada 40,000 ekor burak di taman burak. Melompat-lompat, gembira. Hebatnya burak ni bukan macam kuda. Perumpamaan dia, tapi boleh baru bicara. Sebenarnya siapakah burak tu sendiri? Jadi bila dia dicari ada seekor burak yang duduk termenung. Termenung aja, nangis saja, badannya kurus, kering, tak makan, tak apa. Lalu Malaikat Jibril pun datang bertemu dengan burak, tanya, wahai burak, Assalamualaikum wahai burak. Waalaikumsalam wahai malaikat itulah yang kita dipanggil Allah Ruhul Kudus. Ruhul Kudus itu nama panggil bagi Jibril alaihissalatu wassalam, ataupun yang panggilnya Namus. Di zaman Nabi Musa dipanggil Namus. Jadi ini adalah panggilan mesra kepada Jibril alaihissalatu wassalam. Jibril bertanya, wahai burak, kenapa engkau ni kurus kering? Dia kata apa? Sesungguhnya aku ni terlalu merindu akan seseorang yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tak pernah berjumpa dia. Setelah aku mendengar namanya, aku terus jatuh cinta. Rindu serindu-rindunya. Sehingga makan pun tak lalu. Mandi tak basah. Tidur tak lena. Asyik ingat aja akan dia. Aku gundah gulana. Wahai Jibril, tolonglah aku. Aku terlalu rindu dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau kenal dia tak? Aku tak kenal, tapi hanya dengan nama aku telah jatuh cinta. Masya-Allah. Kita dengar sebutan Nabi, kita jawab ke? Allahumma salli ala Muhammad. Bila dia dengar demikian tu tuan-tuan, puan-puan yang hadirin hadirat yang dirahmati Allah, bila dia dengar begitu,
Kata Jibril, wahai Buraq, inginkah engkau kalau aku bawa berjumpa dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dia kata, sudah tentulah. Aku terlalu rindu. Dah lama dah. Aku tunggu. Daripada zaman Nabi Adam sampai sekarang ni aku tunggu. Burak-burak lain semua bawa para anbiya al-mursalin untuk urusan agama Allah. Aku saja yang tak ada siapa yang nak tunggang. Aku terlalu rindu dengan dia. Maka bersiaplah wahai Buraq. Ayo kita turun ke muka dunia. Kita turun sekarang daripada surga. Kita menuju kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun bingkas bangun. Maka dia pun bergerak bersama dengan Jibril alaihissalatu wassalam. Sama-sama yang terbang tu. Bila sampai sana di halaman Masjidil Haram. Maka Buraq ini pun terus masuk dekat Masjidil Haram. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu Buraq dah sampai. Nabi pun keluar. Bila Nabi keluar, Nabi pandang mata Buraq ni. Dia kat situ kan ramai, ada di antara sahabat-sahabat kecil, ada yang ada Saidina Ali pun ada. Sahabat-sahabat kecil ada ketika itu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang duduknya di masjid, ating tergantung pada masjid. Dilihat, ditengok aja. Dalam tengok-tengok tu ramai tu, Buraq ni melompat-lompat. Dia ni gembira macam budak-budak kecil. Dia tak nampak tu mana satu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tak kenal pun. Maka Jibril kata, wahai Buraq, cuba berhentilah dulu. Jangan melompat-lompat. Excited sangat lah kamu ni. Kamu kenal tak Muhammad SAW? Tak. Pernah jumpa? Tak. Tapi aku dah nervous ni. Aku nak jumpa sangat dengan dia. Tak tahan hati aku. Maka kata Jibril, kamu lah tak lelaki yang di sana tu yang merenung matamu. Oh, dia. Dialah Muhammad SAW. Maka dia pun datang kepada baginda Muhammad SAW. Lalu terus duduk. Apa kata dia? Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kekasih Habibullah, aku terlalu rindu dengan Tuhan sehingga makan tak kenyang, tidur tak lena, mandi tak basah. Rindu serindu-rindunya. Rindu, rindu serindu-rindunya. Itu kita yang nyanyi. Maknanya rindu. Maka Nabi SAW kata, dah bertemu dengan aku, apalagi lepas salah rindu. Dia kata, wahai Muhammad, boleh tak engkau berjanji dengan aku? Aku adalah merupakan kenderaan yang mengiringimu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Urusan diperintahkan oleh Allah untuk membawa kamu, wahai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata, baiklah. Tapi berjanjilah engkau dengan aku. Apa dia? Setelah engkau tunggangi aku, tidak ada lagi manusia lain yang akan menunggangiku, melainkan engkau saja. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Boleh. Janji je. Aku adalah makhluk yang pertama akan membawa engkau masuk ke dalam syurga. Dan aku juga menjadi tungganganmu menuju ke Masjidil Aqsa. Dan seterusnya urusanmu dengan Tuhan. Allahu Akbar. Baiklah. Tapi ya Rasulullah, aku ni dah kurus, aku dah kering, aku tak cukup makan. Aku dah terlalu rindu. Aku rindu dengan engkau. Sekarang tu ubat rinduku. Tetapi sebelum engkau tunggangi aku, boleh tak engkau tepuk punggung aku ni? Macam ibu tidurkan baby, tepuk punggung. Rasulullah SAW dia kata, wahai Rasulullah, dengan tanganmu yang mulia, kau tepuklah punggungku ini, bokongku. Bila Nabi SAW tepuk beberapa kali, tiba-tiba sahaja yang kurus, yang kering, yang tak bersama dengan ni tadi, tiba-tiba Buraq ni menjadi Buraq yang asal yang sebelum ini dijumpa di dalam jannah, di Taman Buraq. Bila tepuk dia terus kembang badan dia, bersemangat, mukanya yang kempul terus berisi, putih, mulus, dengan kepaknya, dengan apa, Masya Allah, tinggi, setinggi unta begitu. Dia rasakan ledaya, dah tepuk tu tinggi unta. Bila dah tinggi tu kenapa? Dia kata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku adalah milikmu. Kenapa dulu aku kurus daripada Adam sampai ke Isa? Dulu ada yang jaga aku dengan kalimah la ilaha illallah. Kemudian disambung dengan Muhammad Rasulullah. Aku sampai la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah aku tak jumpa.
Sebab tu yang lain dah jumpa, aku saja tak jumpa. Bila kau tepuk tangan dengan tangan mulia-mu, lengkaplah aku la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dulu aku kurus. Dulu aku kurus. Sebab apa? Setelah Nabi Isa alaihissalam, tidak ada siapa yang jaga aku. Manusia melupakan aku dengan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mereka yang begitu ramai, Nabi Nuh pun 950 tahun yang menjadi mukmin ketika itu hanyalah 40 pasangan, yakni 80 orang. Masuk kepada Nabi Isa lagi tak ramai umatnya. Lalu umatnya beristirahat bunuh pada Nabi Isa. Tetapi Allah selamatkan. Selang Nabi Isa kepada engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah kalimah la ilaha illallah. Aku tak makan dan tak minum. Tidak ada siapa memelihara aku. Sehinggalah tanganmu yang mulia memegang bokongku. Akulah burak daripada istilah kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah besarnya Isra dan Mi'raj. Itulah rahsia. Siapakah burak yang sebenarnya adalah merupakan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab itu dia boleh berbicara. Bila dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam gemuk. Sebab apa dia kata? Di zaman Nabi Nuh 950 tahun, 40 umat pasangannya 80 yang memeluk Islam. Tetapi denganmu ya Rasulullah, peristiwa lepas ini dengan hanya masa 22 tahun, bukan 950 tahun, tetapi dengan masa 22 tahun, engkau menjaga aku akan bersama denganmu, badan aku akan sihat. Maknanya lengkaplah syariat 22 tahun. Begitulah masa yang begitu singkat yang Allah SWT berikan kepadamu untuk menjalankan dakwah, mengembangkan agama dan iman itu sendiri. Maka dengan 22 tahun itu umat Islam akan kembali kepada kalimah la ilaha illallah di seluruh pelosok dunia sehingga mencapai kepada bilion manusia yang beragama Islam. Allahu Akbar. Kembali kepada itulah istilahnya dalam bahasa Arab dipanggil sepantas kilat. Kalau lembu kambing tak boleh bercakap. Tetapi ni kalimat ini boleh berkata-kata. Bergerak saja kalau kawasan tu lembah, kakinya panjang depan, pendek di belakang. Menongkah aja bukit, bakang panjang, depan pendek. Macam hidrolik itu. Terbangnya saja, so jauh jana mata memandang. Bila dah sampai ke situ di Masjidil Aqsa, di banyak-banyak tempat dia berhenti tu, kita terus pada di Masjidil Aqsa, Nabi SAW turun bersama dengannya adalah Jibril, Israfil, Rasulullah SAW duduk di tengah dan burak. Di empat yang pergi terus. Dah turun saja, Nabi SAW dia pegang kekang burak tu diikat di tempat ikatan unta di hadapan Masjidil Aqsa. Sebab itu hujung-hujung ni sekarang kembali manusia kembali kepada Masjidil Aqsa untuk mendengar kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sebab itu tentera Al-Qassam tu dia berjuang bukan untuk negaranya tetapi untuk umat Islam seluruh dunia. Patutnya kita memberi bantuan, kita menghulurkan bantuan dalam bentuk apa sekalipun tanpa segan dan sedu. Hari ini kita hanya kirim dengan doa saja. Sedangkan manusia dekat sana dalam keadaan menderita, mereka mempertahankan berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj. Di situlah tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju ke langit daripada Masjidil Aqsa yang sedang diganyang oleh Yahudi laknatullah. Allahu Akbar. Simpati kita, sebab tu kita ni, hati kita ni terlalu hampir dengan orang-orang Palestin, sebab orang-orang Palestin ni adalah merupakan satu bapa dengan keturunan kita. Daripada Nabi Yaqub, Nabi Ishak pada Nabi Yaqub, sebelum tu daripada Nabi Ishak, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yaqub, itu ibunya Siti Sarah. Sementara bagi Nabi SAW berkaum Quraisy dari keturunan anaknya yang bernama Ismail daripada Nabi Ibrahim, itu adalah kaum Quraisy, iaitu bangsa Arab. Sementara kita daripada Nabi Ibrahim bersama dengan ibu kita namanya Qanturah, Sayyidatina Qanturah, itu daripada timur yang jauh, daripada banjaran Himalaya. Itu ibu kita. Jadi kita ni bukan kaling-kaling, bukan calang-calang, adalah keturunan baginda Nabi Ibrahim alaihissalam daripada nasab sebelah ibu kita Qanturah. Allahu Akbar. Sebab tu orang Melayu ni unik. Orang Melayu ni lebih bijak daripada orang Yahudi. Lebih bijak daripada orang Nasrani. Orang Melayu ni, Masya Allah, bijaknya. Pandai. Sampai kita boleh buat apa saja. Memandai-mandai pun kita pandai.
Tetapi malangnya kita tak ada jati diri. Sebab kita tak kuat, kita tak faham. Sebab kita lupa dengan kalimah La ilaha illallah. Perjuangan kita bukan berlandas kepada perjuangan Rasulullah SAW. Bukan berpijak kepada buminya kita. Tetapi kita banyak berpijak kepada alam khayalan. Sebab kita banyak ditipu. Baik, dipendekkan cerita. Maka Nabi SAW terus saja. Langit pertama, langit kedua dan langit ketiga. Kita lihat slide yang seterusnya tuan. Cuba kita lihat tu. Peristiwa mengajar kita bahawa sebesar mana ujian dan musibah yang menimpa. Jadikan solat sebagai keutamaan dan sumber kekuatan jiwa. Jadi dengan adanya solat itu, kita diberi kekuatan. Apa juga masalah yang timbul, kembalilah kepada solat. Solat itu dalam syariat beberapa perkataan yang dimulai dengan takbiratul ihram, disudahi dengan salam. Itu pada peringkat syariat. Tarikatnya metodologi atau kawaid, ini kaedah cara melaksanakan solat itu bagaimana, dengan rukun kaulinya, dengan rukun fi'linya, dengan rukun kalbinya. Tapi pada hakikatnya solat itu adalah zikrullah, solat dan solawat. Jamak kepada solat adalah solawat. Sebab itu at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah. At-tahiyatu, aku persembahkan kepadamu ya Allah, kata Rasulullah SAW ketika bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tahiyat, apa dia kata? At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah. Ini dengan keberkahan salat dan solawat aku serahkan kepadamu ya Allah. Lalu Allah menjawab apa? Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamat sejahtera wahai nabiku. Allah, wahai kekasihku. Belahan jiwa tu, kalau mak bapak cakap belahan jiwa, sayang sangat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, dan rahmat dan keberkahan. Allah sangat bicara dengan Nabi. Lalu Nabi SAW kata, ya Allah, takkan hamba sahaja ya Allah, umat hamba, kawan-kawan hamba, sahabat-sahabat hamba, ramai ni ya Allah, pengikut-pengikut hamba, hamba yang terakhir, yakni Nabi dan Rasul akhir zaman yang terakhir, awalu wal akhiru, penutup. Kalau begitu, apa kata Nabi? Assalamu alayna, selamat sejahtera atas kami, wa ala ibadillah is-salihin, dan orang-orang yang soleh yang melakukan ibadah. Sebab itu dalam konteks ini ada 4. Anbiya wal mursalin, awliya was salihin. Nabi-nabi dan rasul, awliya, wali-wali Allah, dan orang-orang soleh. Sebab itu orang soleh itu termasuk orang yang hatinya bergantung kepada Allah SWT, hatinya tergantung pada masjid, majelis ilmu, orang yang baik-baik. Kuntum khairun ummatan ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf tanhauna 'anil munkar. Ini yang Nabi sebutkan. Kuntum, semua mereka itu, khairun ummatan, sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, mengajak manusia keluar daripada ukhrijat linnas, keluar ke manusia daripada keburukan, kejahatan, ta'muruna bil ma'ruf, bawa kepada kebaikan, tanhauna 'anil munkar, mencegah manusia daripada kemungkaran. Inilah umat akhir zaman. Inilah sekarang ni kita. Badan kita kecil, tapi kita punya kekuatan yang luar biasa. Badan kita tak besar, tapi kita punya akal yang luar biasa. Segala-galanya terletak pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umpama buih begitu banyak, tetapi kekuatan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tidak melekat dalam jiwa. Kita umpama buih, dirata, dimakan oleh bangsa-bangsa Yahudi seluruh dunia, ibarat menghadap hidangan daging sapi yang sedap, daging kambing panggang yang sedap, dirata, dimakan, dihancurkan satu persatu. Kita di Malaysia tak terasa, tapi dirata ekonomi kita. Di Palestin, anak-anak kecil dibunuh, disiat-siat kerana dendamnya mereka kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kembali kita ibrah daripada pengajaran Isra dan Mi'raj itu bahawa sebesar mana ujian, musibah menimpa, jadikan solat sebagai sumber utama dan sumber kekuatan jiwa. Orang yang jaga solat, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil 50 waktu skip jadi 5 waktu, berkorban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi dia beritahu pada orang-orang soleh.
Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Sejahtera atas kami dan hamba-hamba yang beramal soleh. Termasuklah orang yang soleh. Ni yang orang dengar kuliah ni orang soleh dan soleh juga. Bergantung hati mereka ni. Orang soleh ni duduk di bawah arsy Allah nanti. Ketika yaumi masyar nanti. Ketika dihimpun manusia. Umpama matahari sejengkal di atas kepala. Penuh dengan peluh masing-masing. Menaikkan amal mereka itu. Yang Allah redha yang dapat menyelamatkan mereka. Allahu Akbar. Kalau amal mereka itu kerana menunjuk dan berpura, langsung mereka tidak dapat tenggelam dengan peluh masing-masing. Na'udzubillah min zalik. Hanya kepada Allah kita berserah. Dengan kita bersalawat ke atas Nabi dan bertawassul kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahmanur Rahim. Lepas tu apabila dia berbicara begitu, didengar oleh para malaikat. Malaikat semua, dia Rasulullah dekat sana tu, terus menyambut. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kamu bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Engkau, ya Allah. Sesungguhnya Muhammad itu pesuruh Allah. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dijawab semua sekali. Allah bersalawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ahli keluarganya. Disambung lagi wa ala ali Muhammad dan keluarganya. Kama sallaita ala Ibrahim. Sebelum pun Nabi Ibrahim pun dapat selawat daripada baginda Nabi daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa barik ala Muhammad. Allah memberkahi Muhammad sallallahu serta keluarga dan ahli dan umatnya. Maka begitu juga dengan Nabi Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala kama barak ta'ala Ibrahim wa ala alihi. Sebagaimana Nabi Ibrahim juga mendapat keberkahan diri keluarga dan umatnya. Fil alamin innaka hamidun majid. Di alam ini ya Allah, kata Nabi SAW, hanya Engkau lah yang paling tinggi dan paling mulia. Tidak ada yang paling tinggi dan paling mulia. Engkau lah ya Allah. Lepas tu fil alamin innaka hamidun majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat sejahtera atas kamu. Siapa tu? Malaikat yang diberi di belah kanan rakib. Assalamualaikum warahmatullahi. Malaikat sebelah kiri rakib. Itu malaikat yang sentiasa menjaga pergerakan manusia yang Allah SWT hantar tak kurang daripada 70,000 para malaikat yang menjaga manusia. Jadi seterusnya. Selain ini kita sampai pukul 8 suku, insyaAllah 8.30 kita berhenti. Pun ada urusan lain, ni tadi baru lepas kuliah. Baik. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, cuba kita lihat 6 iktibar daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Yang pertama daripada Isra' dan Mi'raj itu sendiri, Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kuasanya tidak terbatas. Apa kuasanya Allah Subhanahu Wa Taala? Memperjalankan hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa dan ditunjukkan buktinya, ditunjukkan ayatina sebagai kebesaran Allah SWT. Allah undang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada merupakan hadiah daripada kesedihan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya Khadijah, setelah wafatnya nindanya Abdul Muttalib, setelah wafat bapa saudaranya Abu Talib. Ke mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sendirian, gundah gulana, orang yang diharapkan untuk menegakkan perjuangan bersama-sama dengan baginda di bumi tempat lahir di Makkahul Mukarramah, tetapi daripada kalangan keluarga mereka sendiri, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam keluarga mereka sendiri, daripada gangguan orang-orang Yahudi sendiri, maka menjadi ancaman kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu bertahannya Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun di bumi Makkah, tanam iman, tanam akidah, supaya manusia ketika itu faham dengan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, itu kuasa Allah. Yang kedua, iman dan akidah yang teguh asas kepada sifat keislaman yang sejati. Nabi SAW tak tinggalkan harta untuk umat, tetapi Nabi SAW tinggalkan pusaka yang paling besar, yakni pusaka iman dan akidah. Dengan iman dan akidah yang teguh ke atas sifat keislaman yang sejati, yakni percaya dan redha serta bergantung harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Kita tak ada boleh bergantung harap dengan makhluk, dengan manusia, dengan harta dan seumpamanya. Wala yanfa'un wala banun illa man atallahi qalbi salim. Tidak ada dengan manusia, tidak dengan harta. Kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keadaan kalbun salim, yakni hati yang sejahtera.
Yang ketiga, kita nak lihat ibrahnya apa dia. Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Mendengar. Daripada Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi-nabi itu semua Allah Ta'ala uji. Lalu mereka menggunakan kuasa doa mereka. Lalu umat mereka ketika itu semua diazab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi baginda Nabi SAW menangguhkan doanya. Doa baginda Nabi SAW di antaranya, ya Allah, tangguhkanlah hari kiamat. Tangguhkanlah azab, tangguhkanlah segala dosa umat hamba. Kemudian Nabi SAW minta di antara doanya, percepatkanlah yaumul hisab sebab umat hamba ini terlalu ramai dan menunggu akan keputusanmu. Maka Allah SWT memperkenankan daripada Nabi Adam sampai ke Nabi Isa semua bertemu dengan Allah SWT di yaumul mahsyar, ketika manusia tenggelam dengan peluh masing-masing. Tetapi baginda Nabi SAW memanjangkan lehernya, melihat bagaimana dengan umat hamba. Bagaimana dengan umat hamba? Mereka yang banyak berselawat, ikut sunnah baginda Nabi SAW, memperbanyakkan salawat, ia ada tanda nur di wajahnya. Nabi kenal akan orang-orang yang bersalawat itu adalah merupakan talian hayat antara baginda Nabi SAW dengan umatnya. Sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Orang yang bersalawat ada nur, ada tandanya. Orang yang tak bersalah, orang kafir, dia ditanda dekat atasnya kafara, kafir, ini engkar. Mereka itu tidak tertolong dengan keadaan apa sekalipun kecuali orang mukmin. Nabi Muhammad SAW menyayangi hamba-hamba di kalangan hamba bagi Nabi SAW, hamba bebaskan. Kemudian dari kalangan umatnya dia mohon keberkahan dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan salawat dan salam ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebab Allah mengampunkan. Bila sebut aja umat sallallahu alaihi wasallam, Allah ampunkan. Sebesar zarah sekalipun dia punya amal kebajikan, Allah ampunkan dia. Allah bersihkan dia, Allah masukkan dia dalam jannah. Setelah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam habis semua masuk ke dalam jannah, maka Allah SWT barulah memberi peluang kepada umat-umat daripada Adam sampai Nabi Isa AS. Betapa istimewanya umat Muhammad SAW masuk kita ni. Bersyukur kita sebab kita dapat solat 50 waktu, hanya tinggal 5 waktu, menyamai dengan 50 waktu. Sedangkan umat-umat sebelum ni, salat satu, syariat satu waktu. Ada yang subuh, ada yang asar, maghrib, isyak dan subuh. Tapi Muhammad SAW dapat kelima-lima solat itu. Dijadikan pengayat atau makna satu hari 5 kali bertemu dan berbicara dengan Allah SWT. Mohon keampunan. Allah Maha Mendengar. Allah Maha Pengampun. Yang keempat, kita harus sentiasa menjaga hubungan kita dengan Allah. Waktu susah dan senang. Waktu susah ingat Allah. Waktu senang lupa Allah. Jangan begitu ya tuan-tuan. Ingat Allah dalam keadaan apa sekalipun. Dalam keadaan apa ingat Allah. Solat itu adalah zikir. Ritualnya yang kita tengok beberapa perkataan dan perbuatan dimulai dengan takbiratul ihram, disudahi dengan salam. Itu peringkat syariat. Tapi hakikatnya adalah zikir. Ingat Allah. Solat itu ingat akan Allah. Apa yang nak ingat dalam Allah? Sekurang-kurangnya dengan Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu atahu Allah. Itu yang dekat dalam sanubari. Barang siapa yang mati saatnya ingat akan Allah, la ilaha illallah, matinya dakhalal jannah. Kalau lisan ingat Allah, ingat tak benda lain. Kita dah dapat pegang aja pada Allah, maka Allah akan berikan kita dengan sama sekali harta dunia ni. Allahu Akbar. La yahtasib. Tanpa diduga-duga. Sayangnya Allah SWT ke atas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala tahu kita dah kecil, tak besar, tak ada kuasa. Kalau Nabi Allah Sulaiman ada jin yang bantu buat kerja. Tapi umat Muhammad dah tak ada jin. Jin dan tentera tak ada. Zaman umat Muhammad yang ada jentera je. Jentera tolak tanah, jentera angkut, jentera terbang, segala jentera. Zaman-zaman dulu ada jin yang betul-betul. Okey. Kemudian kita lihat 6 itibar daripada Isra Mi'raj. Perintah solat adalah satu ibadah yang digariskan ketentuan oleh Allah dengan beberapa perkataannya, dengan perbuatannya, dimulai dengan takbiratul ihram, disudahi dengan salam. Di dalamnya ada syariat, ada tarekat, ada hakikat dan ada makrifat. Gabung ke semua, bawa menghadap Allah SWT. Siapa yang menyembah itu adalah hamba, yakni manusia.
yang beriman kepada Allah. Yang dihadap itu siapa? Allah, Zat yang Esa. Apa yang nak dipersembahkan kepada Allah? Tarikat, syariat, tarikat, hakikat dan makrifat. Kalau dekat dunia tak kenal Allah, bagaimana? Maka simpan peringkat makrifat, dia tu kenal benar-benar akan Allah. Kita ni kalau dah kenal arif betul dengan member, tak pandang muka pun, tuan-tuan, dengar suara, oh tahu, oh ni Ustaz Ali ni. Tak pernah tengok. Itu makhluk pun tengok. Allah nampak lihat. Allah tak dapat dilihat dengan mata kepala. Allah dapat rasa. Bahawa kita tahu bahawa kita ni ada Tuhan. Kita ada Tuhan yang menjadikan kita. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Makna sebalik kejadian ini ada pencipta. Penciptanya Allah Rabbul Jalil. Jadi, taklah lari. Jangan kata itu aku yang buat. Kalau takkan aku, memang tak jadilah tu. Raudatul Jannah ni kalau saya tak jadi dia punya organizer, oh tak jadi ni, tak jadi Raudatul. Jangan macam gitu. Itu bukan kerja kau. Allah yang menentukan. Wa ma karullah wallahu khairul makin. Sebab tu kita hidup ni jangan jadi sombong. Rasalah diri kita ni bertuhan. Perintah solat. Solat jangan nak kerja pahala. Tapi solat itu kerana nak dapat redha Allah. Dan yang keenam, anjuran menyebarkan Islam. Disebabkan orang Islam ni hebat, maka dianjurkan kita ni memberi salam ke mana juga kita berjumpa. Tanda akhir zaman, manusia ni memberi salam hanya kepada mereka yang kenal. Tapi Nabi SAW kata, ketahu dia tu umat Muhammad, bangsa apa sekalipun, sebar ke salam. Maknanya kita ucap selamat sejahtera pada orang, ucap selamat pun salah ke? Kita kalau orang lain malah good morning, good afternoon, good night, sama sekali. Masa-masanya pagi petang saya melantik Islam, keseluruhan daripada siang sampai ke malam, dunia dan akhirat. Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Jadi ini di antara 1 sampai 6 iktibar daripada peristiwa Islam. Cuba kita lihat lagi. Yang seterusnya ada 7 hikmah. Ini saya nak skip tinggal sikit lagi masa. Tinggal beberapa minit. Hikmah sebalik Isra dan Mi'raj ini pertama, Isra adalah perjalanan yang nyata tubuh, jasad, roh Nabi SAW diiringi dengan 2 malaikat sampai langit ke-7. Sampai ke batas Sidratul Muntaha, Nabi SAW diseliputi awan terus menuju tempat yang di Al-Astawa tu, ditunggu di sana. Allah SWT bertemu dan mengundang baginda Nabi SAW. Lalu Aisyah bertanya, ya Rasulullah, pernah dapat kau bertemu dengan Allah? Dia kata, aku bertemu. Adalah bertemu macam manusia? Tidak. Laisa kamitslihi syai'un, tak sama dengan makhluk. Sebab apa? Aku di sana, Allah bertemu dengan aku. Aku tak dapat melihatnya. Sebab apa? Aku ni makhluk. Allah itu maha hebat. Tak boleh dilihat. Kalau Allah nampak lihat, tunggu menjadi itu nama makhluk. Bukan Allah. Allah tak sama. Aku sampai sana, aku dapat bertemu. Perumpamannya lah, nur ala nur. Cahaya dalam cahaya. Tuan-tuan dan perempuan, ambil lampu pita itu suruh dekat mata kita. Nampak tak cahaya dalam tu? Nampak cahaya. Tetapi nampak tak objek? Kita tak nampak. Maka cahaya dalam cahaya pun begitu. Tidak akan nampak. Umpamanya itulah. Maknanya fahamlah. Allah itu bukan makhluk. Tapi dia khalik. Dia maha suci dari segala sesuatu yang disekutukan dengannya. Baik. Yang kedua. Tanda kekuasaan Allah memperjalankan hambanya tadi. Allah nak tunjukkan bukti-bukti. Yang ketiga. Itu adalah merupakan bentuk kemuliaan bagi Nabi SAW. Diundang. Dipanggil. Dibawa. Diperjalankan dalam perjalanan pukul 12 lebih itu tengah malam dan sampai semula sebelum masuknya waktu subuh. Beribu-ribu batu. Jauh. Sebab satu langit ke satu langit 500,000 tahun. Langit pertama. 500,000 tahun. Langit ke-7. Masya Allah. Sidratul Muntaha. Sampai ke kursi. Sampai ke arat. Sampai ke istawa. Ya Allah. Ya Rahman Rahim. Kalau tak dengan kehendak dan kuasa Allah. Masakan manusia seperti Muhammad SAW. Makhluk dapat sampai. Itulah tanda kemuliaan bagi Nabi SAW. Kita untung. Kita umat bagi Nabi SAW. Banyak kesalawat hari ini.
salawat dan salam ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau dah malas sangat, bacalah salawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti yang keempat adalah kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebelum itu dia menjadi nabi dan mendapat watikah sebagai rasul ketika usianya 40 tahun, diperlihatkan kepadanya bukti kekuasaan Allah SWT, menjadi hujah, menjadi panduan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan dakwah, menyampaikan pengajaran kepada umat yang akan dipimpin ila akhir hayatnya. Allahu Akbar, selama 22 tahun. Kemudian yang ketiga, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam universal, menyeluruh daripada awal Nabi Adam sehingga Nabi Isa alaihissalam sampai di baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, termaktub dokumen di dalam Al-Quran. Sebab itu dalam Al-Quran itu lengkap dengan panduan daripada Nabi Adam sehingga Nabi Isa alaihissalam. Banyak cerita-cerita Nabi yang tidak ada di toko tambah tetapi disusun. Allah SWT yang menyusun. Adapun keturunan atas muka bumi ini daripada Musa dan sama ditulis oleh para sahabat. Kemudian dikemaskini oleh Sayyidina Utsman dalam bentuk rasam Utsmani. Tetapi yang mengajarnya, yang membantunya itu adalah Jibril alaihissalam. Baik, yang keenam, diperintah menjadikan solat fardu 5 waktu adalah istimewa untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketujuh, pemeriksaan hati untuk menghadap Allah. Jadi nak menghadap Allah kena bersih hati. Kita tak boleh nak buat operation, buang jantung kita pun meninggal. Biarlah roh keluar masuk waktu tidur. Tetapi nyawa manusia sekali keluar tak masuk-masuk. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi dalam apa sekali hal pun kita nak menghadap Allah SWT, nak jumpa dengan Allah Ta'ala, apa juga atas muka bumi ini, bersihkan hatimu. Wahai sahabat-sahabat, wahai teman-teman, bersihkan hati. Hati ni, kalaulah dia sakit hati, maka dipanggil hatinya kotor, sakit hati. Kalaulah hatinya bengkak, dia bengkak hati. Tak puas hati tengok orang. Kalaulah dia rasa gembira, hatinya gembiranya hati. Kalau di atas jalan raya, orang bawa motor, la ilaha illallah, dia pun cakap, wahai teman-teman, berhati-hatilah di jalan raya. Sebab tu dekat tepi jalan tu dia gambar lembu. Lembu, hati-hati semasa memandu. Yang memandu tu maknanya binatang. Kalau tak berhati-hati, itu merupakan sindiran bagi manusia. Bagi kita faham, lembu pun cakap, oi manusia hati-hati, aku tak laju macam kamu. Mana ada lembu masuk lebuh raya. Tapi kena meletak situ, nak tunjuk manusia. Kalau beritahu begitu tak faham, tapi di sini fahamlah pula. Kalau kau masuk Singapura tu, diletakkan kambing. Beratur je. Kambing pun geti kiu. Takkan kau manusia tak geti kiu. Dia letak dekat tepi tu, ada tong, ada seekor monyet. Dia letakkan sampah tu dekat luar. Kulit pisang dekat luar. Dalam tong tu dia keluar. Oi, jangan jadi macam monyet. Ambil sampah, masuk dalam tong. Itu adalah merupakan pengajaran bagi Indonesia, sindiran. Orang Melayu ni mudah disindir, faham. Kalau cakap terang-terang tak faham. Saya rasa sampai di situ dulu. InsyaAllah, di lain kesempatan, ni panjang lagi. Ini pun dah sampai lah 8.31. Saya pun nak ada urusan lagi ni. Ni dah lah saat-saat ni. Bantulah saya. Saya akan hantar sahabat pergi ke Ipoh pagi ni. Allahu Akbar. Lepas tu balik ke KL. Subhanallah, tabarakallah. Bila dah macam gini, Allah dah bagi anugerah, Allah dah bagi ujian, saya terima seadanya. Minta maaf cara sedih tertangguh minggu lepas sebab bila dah ada tuliah ni, ni nak kena tunjuk, ni atau dia. Bukan senang nak tuanku sain. Allahu Akbar. Satu lisan saya kena gerak doa supaya saya Allah permudahkan. Dan kita tangguh dengan tasbih kifarah dan wal'as. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillah wal'as. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Kepimpinan di bawah Ittisad ya Allah, jadikan kami ini berniaga dengan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapatkan kami lah banyak untung yang kau redha ya Allah. Jadikanlah asbab mereka keuntungan itu untuk bawakan kami ke dalam jannahmu ya Allah.
untuk kami berkongsi dan berbagi rasa kepada saudara-saudara kami, ya Allah. Jika kami dah punya ada wang, ya Allah, kami ingin salurkan kepada kawan-kawan dan sahabat kami di Palestin, ya Allah. Amin. Tak mampu dengan doa saja, ya Allah, takkan kenyang. Tetapi untuk kami nak bantu diri kami, keluarga kami dengan asbab infak, bantu saudara-saudara kami di sana. Sedangkan mereka itu tak cukup air, ya Allah. Mereka makan rumput, ya Allah. Anak-anak kita makan mati kekenyangan. Mereka sana mati kelaparan. Ya Allah, ada harta kami nak infak, ya Allah. Kami nak wakafkan, ya Allah. Kami belajar di Radatul Jannah ini untuk didik hati kami, ya Allah. Menjadikan hati kami hati di kalangan orang-orang mukmin yang takwa. Ya Allah, ya Rahman, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ampunkan dosa diri kami, keluarga kami, anak dan serta keturunan kami. Semoga kami menjadi orang-orang yang soleh, termasuk di dalam golongan anbiya wal mursalin, auliya wal salin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni dosa kami, jauhkan kami dari azab api neraka-Mu, ya Allah, daripada fitnah kubur. Masukkan, kumpulkan kami dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Raudatul Jannah dan seterusnya masuk ke jannah-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin al-ummi wa ala alihi washabihi wa barakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna minkum takabbal ya karim. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih hadirin dan hadirat sekalian. Nanti kita akan Ya, berjumpa ya. lagi minggu depan. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah. Perjalanan ke Johor Bahru Ustaz nak. Daripada Johor Bahru terus ke Ipoh, kemudian putar balik terus ke Lumpur, ke Melaka. Nanti balik semula ke Johor Bahru. Nanti saya settingkan kerja ni, saya balik ke Bumi Tenang. Saya nak tengok orang tengah siapkan pondok Rada Terjannah tu. Faham. Semalam dah naik atap, hari ni tinggal nak gata-gata katapak di bawah blok. InsyaAllah lah. Nanti InsyaAllah kita Ustaz. di Rada Terjannah sana, insyaAllah. 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 Comel untuk buat tabat zikir. Cik Rosadi datang ni, saya dah sediakan Ah, tilampuhnya InsyaAllah. 8 InsyaAllah. inci. Bulan 3 lepas habis nanti saya datang. InsyaAllah. InsyaAllah. Amin, amin. For Amin. you lah, King. Istimewa, kan? Terima kasih semua hadirin dan hadirat. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya pun minta maaf tak dapat nak menjawab. Dapat tak terus je masa tetap berjalan. Ni sahabat-sahabat tunggu dekat luar untuk jamuan. Saya kata tunggu. Saya ke surga dulu. Terima Dekat kasih surga Ustaz. tak ya. Okey Ustaz. InsyaAllah Tuhan. Jumpa lagi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih hadirin dan hadirat sekalian. Assalamualaikum.